Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini hari raya yang keberapa ya? Dah seminggu dah kita raya kot, kan? Alright, seminggu lebih dah. Jadi hari ini saya terasa macam nak makan pulut kuning lah pagi-pagi ni. Jadi apa dia bahan-bahan yang kita nak perlukan untuk buat pulut kuning ni? Simple je. Pulut, okey, ni saya letak dalam kita punya bekas kuih round. Memang kedap dan dia orang kata pulut tu boleh tahan lebih lama lah, dia tak ada berkapuk semua nanti. Okey, santan. Okey, santan saya letak dalam matipo ni. Okey. Senang je. Nampak tu kan, kejap lagi kita boleh tuang je dalam tu. Okey, dan pulut yang kita dah rendam. Okey, dan pulut yang kita dah rendam di dalam bekas strainer kita daripada Tupperware. Bulan Mac hari tu dah ada keluar promo bekas ni. Okey, kalau orang kata memang murah lah dan bagus, yang bagus ni dia berbaloi-baloi. Sebab bekas ni selain daripada kita boleh guna untuk kita membasuh pulut kita, beras ke, mihun ke, mi ke, dia ada lubang untuk keluarkan air. Jadi perasan tak kalau kita selalu kalau kita tuang macam biasa je kan, kena tadah pakai tangan. So yang ni tak perlu. Kita just ingatkan je dia akan keluar air dekat tepi sini. Dan kita punya beras ke, kita punya pulut ke, kacang ke, dia akan remain dekat dalam tu, dia tak keluar. Okey. So yang ini kita dah rendam dah tadi. Okey, dengan kunyit. So settle dah dekat situ. Okey. So apa yang kita nak buat sekarang? Dan kita nak guna apa? Pengukus daripada Steam It Tupperware. Okay. Alright, dia dah ada lubang-lubang dekat sini. Jadi kan kejap lagi kita just tuang aja pulut semua, letak di atas ni. Lepas tu kita kukus kat dalam kuali. Tak perlu lagi kita nak kan, orang kata tak perlu kita nak, orang kata nak pakai pengukus yang besar-besar, yang jenis aluminium besi ke apa gitu kan. Jadi pakai simple je. Untuk makan seorang dua orang ke, untuk keluarga yang kecil kan, dia hanya semudah itu saja ya. Okey. Jadi ni kan kejap lagi kita guna. So apa yang perlu kita buat? Okey, mula-mula saya akan lapikkan lah. Saya akan bukakan dia ni. Okey, saya akan bukakan. Saya tak pasang dulu. Saya lapik bawah dia lah. Dan takut basah pula kita punya ni kan. Okey, so kita just hanya okey. Benda ni kita dah rendam, so saya akan buangkan air dia dulu sebelum saya letak ke dalam ni ya. Tunggu. Okey, ni air dia kita dah buang. Okey, so kita just tuang aja. Letak je dekat dalam ni. Kata anda tercampak ke, jatuh ke apa ke? Tak adalah. Jangan risau. Kita tepik je dalam ni, insya-Allah. Dia tak ada jatuh terkabur bawah tu. Okey, kita biar dia macam ni. Okey. Mungkin saya rasa saya hanya kukus dekat dalam satu stimik je. Okey, just tuang nanti dalam tu. Nanti dia kembang, kan? Okay, dah cukup ni rasanya. Nanti kena mengembangkan, risau pula saya. Biar ada ni, asalkan dia tak melimpah luar. Kita dah letak dah kat situ. Okey. Dah siap kat sini. Jadi, tadi kita dah panaskan kuali. Kan air kukusan kita. So, kita boleh just tutup. Dan pindahkannya ke dalam kuali. Okey, so kita dah letak. Pastikan air berada di dalam dia punya line kat bawah dia tu jangan kurang daripada line tu lah. Sebab kita nak elakkan steaming kita melebur di dalam kuali tu nanti. Kan kita tak nak jadi macam viral kat Facebook tu. Nangis nanti kan. Alright. So kita tunggu lebih kurang dalam 8 minit. Okey. Untuk pulut kita masak. Alright. Okey, nanti 8 minit saya akan tunjukkan hasilnya. Tunggu. Okey, sekarang dah dalam lebih kurang 8 minit ke 10 minit macam tu. Okey, kita tengok kat sini dah ada satu asap dah start naik. Nampak tak macam serumbung tu kan? Dia ni atas kat dalam lubang ni. Okey, bagi ni kita bagi tips Kadang-kadang dia ada wap air kat sini. Jadi kita tak nampak asap tu naik. Okey, apa kita buat? Kita perlukan satu tisu. Okey, ambil je tisu bersih. Kita lap sikit kat situ, jadi air akan serap. Okey.
Lepas tu kita akan nampak asap tu naik. Okey, itu satu tips. Keduanya, kita akan tengok dia dah boleh berputar dengan lajunya, dengan semudah-mudah tu. Maksudnya, kalau kita boleh putarkan penutup tu dengan lajunya, maksudnya dalam tu dah enough pressure dan insya-Allah pulut dalam tu dah masak. Okey, sekarang macam tadi kan kita tak letak santan lagi. So mungkin lepas ni kejap lagi saya akan pindahkan ke sana, saya akan tunjukkan dan kita akan letak santan, gaulkan dia dengan santan dan kita akan masukkan semula ke dalam steaming ni tadi ya. Okey, sekejap ya. Okey, so kita akan nampak tak pulut kita kat situ, kita zoom sikit. Okey, dia dah macam nak masak dah. So sebenarnya dia dah masak lah hampir masak dah. So kita akan masukkan dia ke dalam bekas kita tadi yang kita guna tu. Dah letak santan, kita gaul-gaulkan untuk kita pindah semula ke dalam ni. Okey. Dia sebenarnya panas tapi tak adalah begitu panas. Kita just tuangkan je ke dalam ni. Ke semuanya. Okey. Panas. Dan tadi santan ni kita dah letakkan garam dalam dia. Kita terus tuang aja ke dalam pulut kita. Boleh nampak ke? Sekejap saya betulkan kamera ni. Okey. Okey, so apa yang kita buat, kita just tuang aja santan ni ke dalam ni ya. Ni bagus ni kita dah ada multiple, kita just tuang je. Jadi tak ada takut santan tu berlebihan. Kadang-kadang kalau kita tak tahu, kita tuang siap-siap dalam ni. Okey, so nampak, saya gaulkan dia dengan santan tu, nampak tak? Dia berlemak, berkrim orang kata kan. Saya tuang aja santan tu. Naik dah rasa lemak dia. Okey. Jadi tak ada membazir santan kita, letak tuang banyak-banyak semua kan. Ni yang bagus ni melati pun nampak dia tak leaking Dia tak leaking pun nampak. Nampak tak santan tu kat muncung tu je. Comel dia kat situ ya. Okey, kita dah gaulkan dia, nampak ni dengan santan. Okey semua. Naik santan lemak rasa dia Okey, lepas tu kita boleh tuangkan. Dia boleh guna juga yang bekas yang kita guna tadi pun boleh. Kan kita tuang balik dalam bekas sama pun tak apa. Okey. Ataupun kita nak guna bekas yang lain. Ini sebab kita demo, kita tunjuk bekas yang lain je lah Alright, kita masuk kat situ, tuang aja. Saya tuang aja sini. Sebenarnya memang pulut kita dah masak dah ni sebenarnya ya. Cuma saya nak orang kata bagi santan tu masuk dalam, orang kata lagi mesra dengan pulut kita. Nak gunakan bekas tray yang sama? Boleh, tak ada masalah boleh je. Okey. Right. So kita just kata gaul-gaul macam tu. Jangan membazir ni dekat-dekat sudu ni, sayang ni. Tekan. Pas sekejap je. Sebenarnya dalam tadi saya cek masa dalam 8 minit je. Lebih kurang macam tu lah Kalau nak lebih masa 10 minit boleh, tak ada masalah. Benda ni kukus. Dia bukannya goreng confirm dah tak hangus. Jadi memang orang kata kita boleh ikut suka kita lah. Kalau rasa alamak terlajak pula 15 minit, tak salah kan. Masakan kita, resepi kita, tak ada masalahnya. So don't worry. Okay, you can just proceed. So kita tutup. Okey, yang ni dah sudah, kita letak kat sana. Okey. Orang tanya kenapa galas? Takut bocor ke apa ke? Tak. Nampak? Mana ada? Ini kesan air tadi. Tak meleleh pun santan tu. Okey, pulut pun tak ada jatuh kat bawah dia tadi. Saya saja jalas supaya nampak lebih presentable. Okey, so saya akan letakkan dia ke dapur kuali kita.
Okey, ni tadi kuali tadi saya memang biarkan dia still on supaya dia kekalkan panas tu. So saya just tuangkan je ke dalam ni. So kita tunggu dalam 2 ke 3 minit, 5 minit suka hatilah. Tapi dalam saya akan biarkan dalam 5 minit lah supaya orang kata biar yakin betul-betul dia masak ke apa kan. Tapi dia memang dah masak. Cuma saya nakkan lagi dia punya pulut tu lagi kembang. Lepas tu santan tu lagi mesra masuk ke dalam pulut tu biar berlemak-lemak gitu. Okey. Orang kata kenapa tak ada daun pandan? Daun pandan sebenarnya rumah saya tak ada. Kita duduk kat bandar ni susah sikit cik daun pandan. Jadi tadi masa saya rendamkan dengan kunyit tu, saya letak perasa pandan dalam tu. Bau-bau pandan tu sebenarnya kat rumah ni dah terbau dah bau-bau pandan tu ya. Cuma kita tadi tak ada guna daun lah, guna perasa je lah kat situ bagi dia rasa bau wangi situ kan. Masa saya rendam pulut tadi, yang masa mula-mula tadi tu. Okay, so sekarang kita tunggu sampai nanti ada asap keluar dekat serombong ni. Yang macam kereta api tu nanti. Dan confirm kita dah boleh angkat dah pada waktu tu. Nanti saya akan tunjukkan lagi ya. Okay, nampak tak asap tu dah start ada. Dah keluar dari serombong ni. Okay, nampak tak? Macam saya cakap tadi, bila dia cukup masak, kita boleh putarkan aja penutup tu macam tu. Laju kan? Itu maksudnya dalam ni dah enough pressure for the cooking. Okay. So macam saya cakap tadi, kalau misalnya ada nampak alamak kenapa tak serombong? Kena kadang-kadang tengok dekat dalam lubang ni. Macam contoh yang sekarang ni, lubang ni ada air. Jadi saya akan buat apa tau? Okay, saya ambil tisu. Nampak? Resap sikit air tu, nampak? Nampak? Dah keluar dah serombong tu. Dah keluar dah asapnya. Okay, sebenarnya benda ni memang dah boleh masak. Tapi saya saja je nak tunggu lama-lama. Orang kata bila kita masak pulut ni, kan dia banyak-banyak. Jadi kadang-kadang kita tak confident. Tak tahulah masak ke tidak, tak tahulah masak ke tidak. Okey, bagi yang kepada orang yang baru mencuba. Okey, kalau rasa tak confident, masak ke tak masak? Masak ke tak masak? Dia persoalan dia macam tu je sebenarnya kan. Masak ke tak masak? Okey. Jadi untuk mengelakkan kita rasa was-was ataupun menyebabkan benda tu jelantah, orang kata, masak je lama-lama, kukus je lama-lama, tak ada masalah. Benda ni tak akan hangus ke. Tapi apa yang kita perlu jaga adalah air dekat dalam ni. Okey, pastikan air berada di paras line dekat bawah tu. Okey, kalau orang kata macam mana paras air tu? Okey, dia macam ni. Ini bekas tulis saya guna tadi. Dia ada line dekat bawah ni jadi pastikan dia air tu mesti berada di line ni, sentiasa kekalkan. Kalau ke bawah sikit tak apa, tapi jangan habis. Kalau habis dia jadi macam kukus viral dekat dalam FB itulah nanti. Lebo. Okay, so kita pastikan air siasa dalam line ni. Ke bawah sikit tak apa, tapi jangan habis. Okay, pastikan di dalam kuali kita siasa ada air ajalah. Pastikan dalam kuali kita siasa ada air. Okay. Itu saja. So rumah saya macam ni, dia berangin sikit rumah saya ni, dapur saya ni. Jadi nampaklah tu asap tu bertempiaran lari orang kata. Okey, dia dah masak dah ni. Cuma kalau kita nak tunggu, kita boleh tunggu lagi, tak salah. Dan sebenarnya pulut kita memang telah siap untuk dimakan. Nampak je ni memang dah confident dah. Saya memang dah confident. Nampak je asap ni naik, dengan penutup dia pun dah laju berputar macam tu sendiri. Saya dah confident dia memang dah masak. Tapi kepada mereka yang tak confident, tak apa, boleh tambah lagi 5 minit. Okay, sebenarnya lepas kita gaulkan santan tadi tu, kita just perlukan panas dalam masa 5 minit je. Kalau ikut pakai sukat waktu lah. Ataupun kita tengok pada asap kita, bergantung pada api kita kat bawah ni. Kalau api kita kecil, lama sikit. Kalau api kita besar, cepat sikit kan. Tapi dia cepat jugalah kering kan sebenarnya air dalam ni. Jadi kita biarkan, tak ada masalah. Lepas ni wangi dah semua. Dah bau santan pulut saya. Memang sedapnya, berlemak ni. Okey, nanti saya akan tunjukkan, saya akan sharekan wajah pulut saya yang telah siap dimasak. Okey, ni saya dah angkat tadi. Panas. Okey, nak tahu tak rasa dia sedap ke tak sedap? Memanglah saya je lah yang tahu rasa dia. Nampak elok kan kejadian dia? Empuk. Tak sampai lah. Orang kata berapa minit tadi? 10 minit, 15 minit je. Bayangkan. Kalau dulu kerja-kerja nak mengukus ni, satu hal orang kata. Nak kena angkat periuk belanga besar-besar. Kan? Sekarang dah tak perlu dah.
Dah tak perlu lagi dah Kita boleh je terus kukus terasa sekejap nak makan, terasa singin nak makan sekejap, kukus lah sekejap. Sekejap, memang cerita dia sekejap. Okey? 15 minit siap. Nampak? Nampak? Kan? Nampak tak? Tak ada melekat-lekat tu semua. Macam tu je. Tuang kelepek macam tu. Okey? Alright. So dah siap dah pulut kita hari ini. Ni dah boleh ni untuk saya seorang makan ni. Bukan saya seorang kan. Untuk saya serta keluarga saya je nak makan setakat 2 orang aja. Okey. Dah siap dah kita punya pulut untuk makan hari ni. Kan. Lepas tu saya letak pula dalam saya punya serving set saya. Tutup. Siap. Kan. Letak dalam bekas ni yang bestnya. Serving ni. Kan kalau saya rasa dah sejuk kan. Nak panaskan je. Senang. Saya just hanya letakkan dalam microwave. Buka macam ni. Letak dalam microwave. So kita just reheat je. Okey. Kita reheat. Jadi pulut kita panas lah. Dapatlah makan pulut panas-panas hari ni. Okey. Selamat mencuba.